Selamat datang kembali murid-murid. Seperti yang Cikgu katakan tadi, hari ini kita akan masuk topik membundar. Oke, dalam topik membundar ini, kamu akan sering nampak soalan di mana kamu akan disuruh untuk membundarkan kepada puluh yang terdekat, kepada ratus terdekat, atau juga kepada ribu yang terdekat. Oke, kita tengok pada muka surat 17 dalam buku teks ya. Untuk soalan nomor 1. Soalan nomor 1 menyuruh kita untuk bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Setiap kali ada soalan membundar, Cikgu mau kamu buat begini ya. Kamu tuliskan nilai tempat. Ribu, ratus, puluh, dan sa. Oke, untuk soalan nomor 1, 1362. Jadi kita cerakinkan 1362 itu 1362. Kita cerakinkan mengikut nilai tempat. Kalau soalan cakap bundarkan kepada puluh yang terdekat, maksudnya nomor yang akan berubah ialah di sini dan di sini. Kamu buat satu garisan. Oke, apakah nomor yang terdekat dengan 1362? Tapi cuma bahagian puluh dan sa sahaja yang berubah. Mestilah 1370. Kemudian, apakah nomor yang terdekat dengan 1362 tapi lebih kecil? Kita boleh tulis di sini 1360. Dan kita anggarkan 1362 itu berada di sini. Jadi, kalau kita disuruh untuk bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat, maksudnya kita kena cari nomor yang berada paling dekat dengan 1362 ini. Dalam case ini mana yang lebih dekat dengan 1362? 1360 atau 1370? Oke, nomor yang paling dekat dengan 1362 ini ialah 1360. Jadi, jika 1362 dibundarkan kepada puluh yang terdekat, jawabannya ialah 1360. Oke, untuk soalan nomor 2. Soalan ini menyuruh kita untuk membundarkan 1350 kepada ratus yang terdekat. Macam biasa, kalau untuk soalan membundar, kamu mesti tulis nilai tempatnya dahulu. Sekejap ya. Tulis nilai tempat ribu, ratus, puluh, dan sa. Nomor yang diberikan ialah 1350. Jadi kita cerakinkan 1350 itu mengikut nilai tempat 1350. Tadi kalau bundarkan mengikut puluh yang terdekat, kita ubah nomor itu di bahagian puluh kan. Jadi apabila kita disuruh untuk membundarkan kepada ratus yang terdekat, maksudnya kita punya perubahan akan berada di bahagian ratus dan ke bawah. Macam biasa, untuk soalan membundar kita buat satu garisan. Kemudian kita cari apakah
nomor yang terdekat dengan 1350. Nomor yang lebih besar daripada 1350 ialah 1400. Kemudian nomor yang paling kecil daripada 1350 ialah 1300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, 1350 ini berada di tengah-tengah kan. Jadi kita boleh anggar 1350 itu berada di sini. Kemudian kita tengok, kalau soalan tadi 1362, kita tahu dia berada dekat dengan 1360. Tapi macam mana mau jawab soalan bundar kalau nomor yang diberikan itu berada di tengah-tengah? Oke, ini adalah tips penting. Sekiranya nomor yang kita kena suruh bundar itu ialah nomor 5 dan ke atas. Contohnya, maksudnya nomor 5, 6, 7, 8, dan 9. Maksudnya kita kena bundarkan dia kepada nomor yang lebih besar. Sebab itulah jawaban dalam buku teks ini, jika 1350 dibundarkan kepada ratus yang terdekat, jawabannya ialah 1400. Sebab nomor 5 ini. Ingat ya, mesti ingat tipsnya. Tips ini penting. 5 dan ke atas maksudnya kita bundarkan dia kepada nomor yang lebih besar ya. Oke, kalau kita tengok contoh yang seterusnya. Bundarkan 5820 kepada 1000 yang terdekat. Oke, kali ini soalan bagi 1000. Jangan lupa kamu kena buat nilai tempat macam ini dulu. Kemudian ambil nomor 5820. 5820. Kali ini dia minta kita bundarkan kepada 1000 yang terdekat. Maksudnya nomor di bahagian 1000 ini yang akan berubah. Jadi kamu buat satu garisan panjang, kemudian kamu anggar berapakah nomor yang lebih besar, 1000 yang lebih besar daripada 5820. Mestilah 6000. Berapakah 1000 yang lebih kecil daripada 5820? Oke, mestilah 5000. Oke, 5820 kita boleh katakan berada di sini. Jadi jawabannya ialah mestilah 1000 yang terdekat dengan 5820 ialah 6000. Jawaban untuk soalan ini ialah 6000. Oke, macam mana kalau soalan ini, soalan yang sama, tapi kamu disuruh untuk membuat ratus yang terdekat. Oke, kita coba buat. Untuk ratus yang terdekat, kita tidak boleh mengambil. Oke, maaf, coba ulang. Kalau untuk ratus yang terdekat, berapakah nomor yang paling dekat dengan 5820? Untuk soalan ratus yang terdekat, nomor yang lebih dekat dengan yang lebih besar daripada 5820 ialah 5900. Kenapa 5900 dan bukan 6000? Sebab
kita mau cari bundaran kepada ratus yang terdekat. Oke, kalau 5.900 ialah nomor terdekat yang lebih besar daripada 5.820, berapa pula nomor yang lebih kecil daripada 5.820? Nomor yang lebih kecil ialah 5.800. Dan kita boleh anggarkan 5.820 berada di sini. Jadi berapakah kalau soalan bundar kepada ratus terdekat? Jawabannya ialah 5.800. Ini untuk ratus yang terdekat. Contoh dalam buku teks kamu ialah kepada 1.000 yang terdekat. Oke, untuk contoh soalan nomor 4. Ini pun soalan minta kepada 1.000 yang terdekat. Ya, padam dulu. Untuk 1.000 yang terdekat, Gunung Kinabalu, setinggi Gunung Kinabalu ialah 4.095 meter. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu buat nilai tempat macam ni. Kemudian kamu cerakinkan mengikut nilai tempat 4.095. Bundarkan kepada 1.000 yang terdekat. Oke, untuk 1.000 yang terdekat, kamu ambil satu nomor yang lebih besar daripada 4.095, tapi kena ubah nomor di bahagian 1.000. Jadi nomor yang lebih besar itu ialah 5.000. Kemudian kamu ambil satu nomor yang lebih kecil daripada 4.095. Nomor itu ialah 4.000. Kamu anggar di manakah kedudukan 4.095 ini? Kita anggar dia berada di sinilah, 4.095. Jadi soalan menyuruh kita untuk bundarkan 4.095 kepada 1.000 yang terdekat. Kita tengok di garisan ini, nomor manakah yang paling dekat dengan 4.095? 5.000 ataupun 4.000? Oke, kita tengok nomor yang paling dekat dengan 4.095 ialah 4.000. Jadi jawabannya ialah 4.000. Oke? Sebenarnya ada juga cara 2, tapi cikgu sarankan kamu guna cara ini saja ya, sebab cara ini lebih mudah dan supaya kamu tidak bingung lah kalau terlalu banyak cara. Kita ada contoh nomor 5 lagi, tapi cikgu mau kamu coba fahami sendiri contoh nomor 5 ini ya, sebab dia minta untuk bundarkan kepada 1.000 yang terdekat juga. Contoh 3 dan 4 tadi menunjukkan sudah memberikan contoh untuk pembundaran kepada 1.000 yang terdekat. Jadi cikgu mau kamu coba fahami contoh nomor 5 ini ya. Oke, itu saja topik untuk hari ini. Kita akan sambung semula topik seterusnya esok, hari Jumat ya. Terima kasih.